وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم baca semua Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Allahumma amin. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang terus menerus memilih oleh Dia kepada kita untuk berhimpun pada malam ini. Setelah bersama-sama kita melakukan kefarduannya maghrib 3 rakaat secara berjamaah, yang mudah-mudahan dengan keberadaan kita yang sementara ini bukan sahaja dicampakkan faham oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih besar kita nak biar kepahaman itu dicampaknya sedikit namun diikut dengan amalan yang banyak. Kita tak nak mengaji banyak tidak beramal. Kerana tidak ditanya di hadapan Allah Ta'ala kelak, berapa banyak guru kamu dah mengaji?
Tidak ditanya di hadapan Allah Ta'ala kelak, berapa kitab kamu dah khatam. Tidak ditanya di hadapan Allah Ta'ala kelak, berapa masjid kamu pergi tiap-tiap malam. Bahkan ditanya di hadapan Allah Ta'ala kelak, ahsanu amala, apakah amalan yang baik yang membawa kepada aku. Jadi mudah-mudahan terus-menerus kita minta kepada Allah, bila Allah Ta'ala meletakkan oleh dia kepada kita dalam ketaatan dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dicampakkan kepada kita faham serta diiringkan dengan pengamalan. Ya, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, tak dapat tidak berhimpunnya kita pada malam ini di antara malam-malam bulannya Rejab. Yang ayuh terus-menerus kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberkati setiap perkara yang kita lakukan pada hariannya Rejab. Diberkati juga dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam bulannya Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan disampaikan oleh dia kepada kita dalam bulan Ramadan. Bila menyebut berkenaan Rejab, satu peristiwa yang paling besar yang pernah berlaku ke atas diri baginda Nabi SAW, yang tidak pernah berlaku di atas nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, yang hamba yakin tuan-tuan dah maklum dah, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang berlakunya ia pada tanggal 27 Rejab. Dan tidaklah hamba yang jahil pada malam ini, dan tidaklah hamba yang tak ada ilmu pada malam ini untuk menerangkan kepada tuan-tuan berkenaan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Hamba yakin tuan-tuan dah dengar peristiwa Isra' wal Mi'raj ni 30 tahun, 40 tahun. Betul ke tak, Haji? Tiap-tiap, ya? Tapi lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, antara poin yang pertama yang hamba nak kongsi dengan tuan-tuan serta muslimat yang alim pada malam ini, kata ulama dalam kitab, terdapat hampir 27 riwayah perawi-perawi yang merawikan berkenaan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Banyak. Bukan satu, bukan dua. Terdapat 27 perawi yang merawikan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Cuma yang sampai kepada kita ni tuan-tuan, masyarakat Malaysia, masyarakat Asia Tenggara dan sebagainya, baru 2-3 riwayah yang dicampurkan menjadi satu cerita. Artinya banyak lagi riwayat yang kita tak pernah dengar, banyak lagi cerita pelik-pelik yang kita tak pernah dengar, banyak lagi peristiwa yang kita tak pernah dengar. Jadi poin yang pertama, sekiranya tuan-tuan rajin berjalan, rajin bermusafir, rajin keluar negara, dengar talk, dengar bicara, dengar kuliah berkenaan peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan tiba-tiba cerita itu berbeza daripada apa yang pernah kita dengar, jangan pertikai dan sebagainya. Kerana apa? Hamba dah sebut pada mukaddimah, terdapat 27 riwayah dah perawi-perawi yang merawikan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang sampai kepada kita baru 2-3 riwayat yang dicampurkan menjadi sebuah cerita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila menyebut berkenaan peristiwa Isra' wal Mi'raj, hamba tak tanya dah pada malam ni. Kerana hamba yakin kalau hamba tanya, kebiasaan jawabannya sama. Bila mana ditanya berkenaan peristiwa Isra' wal Mi'raj, kebanyakan antara kita mereka memahami, iaitu Nabi jumpa Allah, Nabi dapat semayang. Nabi dapat semayang, Nabi tengok Allah. Nabi jumpa Allah, Nabi dapat semayang. Betul ke tidak? Itulah kepahaman yang kita faham selama ni. Maka kepahaman itu betul, tidaklah salah. Kepahaman itu betul, kerana terdapat dalil, terdapat hujah dan sebagainya. Cuma pada malam ini, hamba nak membawa sedikit syarah daripada ulama-ulama tasawuf. Yang ulama tasawuf ni tuan-tuan, dia menilai dan dia memandang peristiwa Isra' wal Mi'raj dari sudut pandangan yang berbeza. Sebagai contoh botol air, kalau kita angkat, Syekh tolong syarah, dia syarah botol air ni warna biru.
Syekh tolong syarah, dia kata botol air ni bulat. Syekh tolong syarah, dia kata kenapa air korang tak penuh. Contoh, dalam satu botol banyak tak syarah kita boleh buat. Belum lagi syarah yang batin, belum lagi syarah yang sebelum, belum lagi syarah yang selepas. Begitu juga peristiwa Isra' wal Mi'raj. Banyak syarah-syarah daripada ulama' mufassirin, ulama' fikih, ulama' sirah, ulama' akhlak, ulama' tauhid, ulama' tasawuf. Mereka mensyarah dengan syarah yang berbeza. Jadi insya-Allah pada malam ini, yang tak dapat tidak, kita masih lagi berada dalam bulannya Rajab. Yang bulan Rajab diperlakukan ke atas diri Nabi peristiwa yang begitu besar, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Izinkan hamba yang jahil pada malam ini berkongsi dengan tuan-tuan. Hamba bukan nak mengajar, hamba bukan ustaz, hamba bukan tok guru, hamba bukan ulama'. Hamba tukang baca berita daripada tok-tok guru dulu. Kita tukang baca berita. Kadang-kadang yang baca berita tak faham, yang dengar faham. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Tengok warta berita. Dia cerita bab sana perang, sini perang. Sana gempa bumi, sini gempa bumi. Yang baca berita dia rasa tak macam mana orang kena gempa bumi tu. Dia tak rasa, dia baca berita. Orang yang kena gempa bumi tu rasa letih, payah, susah dan sebagainya. Betul ke tak? Sama juga, hamba bukan tok guru, hamba tukang baca berita. Kadang-kadang yang baca pun tak faham, yang dengar faham. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi ringkasnya, insya-Allah pada malam ini hamba nak membawa syarah yang lain sedikit, yang dirojok daripada ulama-ulama tasawuf, yang mudah-mudahan pada malam ini tuan-tuan boleh mendapat pula poin-poin yang lain daripada yang biasa kita dengar, agar kepahaman Isra' wal Mi'raj terus menerus masuk dalam rohaninya kita. Baik. Yang pertama sekali, mana ada pen buku tulis. Tulis nota ni. Nota yang pertama, tidaklah diperlakukan. Tulis. Tidaklah diperlakukan ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diperlakukan ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa Isra' wal Mi'raj, akan peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk diberi sembahyang 5 waktu. Untuk diberi sembahyang 5 waktu. Baik, jangan buat titik, ayat tu tak habis lagi, hamba syarah dulu. Dengar dah? Syarah ni berbeza daripada apa yang kita faham sebelum ni. Kerana sebelum ni bila kita mempelajari bab Isra' wal Mi'raj, kita faham Nabi dapat semayang, Nabi jumpa Allah. Tapi ulama tasawuf dia kata tak, bukanlah pada hakikatnya diperlakukan ke atas diri Nabi peristiwa Isra' wal Mi'raj bukan semata-mata nak beri semayang. Kerana apa? Dalil yang pertama yang hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, sebelum berlaku Isra' wal Mi'raj, Nabi dah sembahyang belum? Dah. Sembahyang bagi Nabi bukan benda baru. Betul tak? Mana dalil? Tu ketika Nabi Isra', Nabi tak jumpa Allah lagi. Bila Nabi Isra', Nabi sampai di tempat-tempat yang mulia, Nabi sampai di tempat-tempat yang besar, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Betul tak? Nabi dah sembahyang lama dah. Bila mana sampai di Baitul Muqaddis, Nabi sembahyang lagi sunat 2 rakaat menghormati tempat. Dimakmumkan para anbiya, para rasul, 124,000 Nabi. Semua ikut Nabi jadi imam. Bermakna sembahyang bagi Nabi bukan benda baru. Betul ke tidak? Baik. Dan sejarah juga telah membuktikan sembahyang bagi Nabi-Nabi, sembahyang bagi Rasul-Rasul bukan benda baru. Nabi-Nabi dulu dah sembahyang dah. Kalau tuan-tuan belajar kitab fikih, sembahyang subuh ada sejarah Nabi yang buat. Sembahyang asar ada sejarah Nabi yang buat. Betul ke tidak? Bermakna sembahyang bagi para Nabi bukan benda baru. Sembahyang bagi para Rasul bukan benda baru. Kesimpulannya kata ulama tasawuf, habis itu, kalaulah tidak diperlakukan ke atas diri Nabi peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk diberi sembahyang 5 waktu, apakah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beri ke atas diri Nabi? Maka tulis, pada hakikatnya, tulis. Dah? Pada hakikatnya hendak diberi kepada Nabi
akan kesempurnaannya sembahyang. Akan kesempurnaannya sembahyang. Daripada tajuk, kalau tuan-tuan tulis, tuan-tuan faham dah. Sembahyang dan sembahyang yang sempurna, dua perkara yang berbeza. Betul tak? Contoh, dalam satu saf yang sama, sembahyang di Masjid Sungai Buloh, ada di antara sahabat kita yang rokok sujud di sebelah kiri dan kanan kita, telah mula meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Dalam saf yang sama, rokok sujud sama dengan kita, berzikir berdoa sama dengan kita, tapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang mungkar. Betul ke tidak? Dalam saf yang sama, rokok sujud bersama dengan kita, masih lagi ada pada hati mereka sifat-sifat mazmumah. Dalam saf yang sama, yang rokok sujud bersama dengan kita, ada pula mereka yang telah dinaikkan martabat, dinaikkan maqam, mula meninggalkan sifat-sifat mazmumah, dihadirkan sifat-sifat mahmudah. Betul ke tidak? Jadi persoalannya mana yang silap? Saf yang sama, rokok yang sama, sujud yang sama. Kesimpulannya tuan-tuan, sembahyang dan sembahyang yang sempurna, dua perkara yang berbeza. Jadi kata ulama tasawuf, pada hakikatnya tuan-tuan, diperlakukan ke atas diri baginda Nabi SAW akan peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk diberi kesempurnaannya sembahyang. Maka jawabannya, barang siapa nak mencapai sembahyang yang sempurna, sembahyang yang bukan sahaja menjaga diri kita daripada fahsyak dan mungkar, bahkan sembahyang itu boleh mencapai satu darajat yang tinggi, sebagaimana sabda Nabi SAW, salatu ummati ka mi'raji, sembahyang umatku itu sebagaimana mi'rajnya aku kepada Allah. Apa makna mi'raj? Mi'raj, Nabi jumpa Allah. Betul tak? Mi'raj, Nabi nampak Allah. Mi'raj, Nabi tengok Allah. Mi'raj, Nabi nampak kebesaran Allah. Mi'raj, Nabi nampak kemuliaan Allah. Begitu juga kata Nabi, dalam sembahyang umat Nabi Muhammad, kamu boleh nampak Allah, kamu boleh nampak kebesaran Allah, kamu boleh nampak kehebatan Allah. Mana dalil? Tu Nabi sebut, wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan sahabat tanya, mal ihsan ya Rasulullah? Ihsan tu apa? Islam kami faham dah, iman kami faham dah. Tanya Nabi, ya Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka kata Nabi, wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kamu sembahyang seolah-olah kamu nampaknya Allah. Jadi kesimpulannya, itu satu martabat yang tertinggi, yang tak dapat tidak sembahyang orang yang khusyuk, dia nampak kebesarannya Allah. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, ulama tasawuf menggariskan hampir 30 ahwal. Daripada mula sampai habis ada 30 ahwal. Ahwal ni bahasa Arab. Orang Melayu kata perkara-perkara yang diperlakukan ke atas diri Nabi SAW sebelum nak mencapai kesempurnaannya sembahyang. Jadi bermakna Tuhan zahirkan kepada Nabi benda-benda begini sebelum nak diberi sembahyang. Maka begitu juga kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau tuan-tuan nak mencapai kesempurnaan sembahyang yang sempurna, maka tak dapat tidak perlu kita menjalankan sebagaimana yang diperjalankan ke atas diri Nabi akan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi insya-Allah pada malam ini, daripada 30 ahwal, kita akan membincangkan seberapa banyak yang boleh agar mana-mana yang tuan-tuan dah buat terus kekalkan, mana-mana yang kita tak buat kita lakukan perubahan, agar metod yang berlaku ke atas diri Nabi sebelum dapatnya sembahyang berlaku juga ke atas diri kita umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang pertama sekali, sebagaimana berlaku dalam sirah yang hamba tak nak hurai begitu panjang, sebelum berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka dibelahnya hati Nabi SAW. Tuan-tuan maklum sejarah, sebelum hati Nabi dibelah, sebelum tu telah dibelah 2 kali. Betul ke tidak? Yang itu kali ketiga. Takkan Nabi ni manusia tak bersih sampai kan nak Mi'raj kena belah lagi? Maka ulama menjawab, tak dapat tidak. Bagi mereka yang nak mencapai kesempurnaannya sembahyang, yang nak mencapai kepada maqam musyahadah, maka tak ada jalan lain, wajib bersihkan hati. Bagi Nabi, dibersihkan hati dengan cara dibukanya hati Nabi.
Bagi umat Nabi Muhammad, maka haram tuan-tuan belah, tuan-tuan basuh dengan klorok, hukumnya haram. Maka bagi umat Nabi Muhammad, cara nak bersih hati, memperbanyakkan zikrullah. Zikir kena banyak. Zikir kena banyak. Sebagaimana kuliah kita yang bulan lepas. Zikir yang paling besar apa dia? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hamba dah sebut dah pada kuliah yang lalu. Zikir ini bukan ustaz-ustaz yang ajar. Bukan ulama yang ajar. Bukan Rasul yang ajar. Bukan Nabi yang ajar. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang ajar. Pelik kita bernama manusia. Kita dijadikan oleh Allah daripada tak ada kepada ada. Tuhan yang tahu masalah kita macam mana. Tuhan yang tahu lebih kita macam mana. Tuhan yang tahu kurang kita macam mana. Tuhan yang tahu celah kita macam mana. Bila Tuhan buat ubat, bila Tuhan buat jalan keluar, kita tak nak ambil. Allahumma salli ala Muhammad. Maka berlaku pada akhir zaman ni, surau, masjid mematikan, menganaktirikan zikir la ilaha illallah. Betul ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim selaku makmum. Kalaulah lepas mayang tadi, zikir yang buat tu cantik dah, cuma tambah amanah Rasul. Kerana apa? Tanyalah orang-orang lama. Tanyalah tok-tok guru dulu. Amanah Rasul ni orang gelar sebagai ayat keramat. Kenapa orang gelar sebagai ayat keramat? Belajar sejarah. Sebab Nabi dapat amanah Rasul bila? Syekh. Ya? Pada malam Isra' wal Mi'raj. Antara ayat yang Nabi dapat bukan daripada Jibril, bukan dalam mimpi, bukan daripada wahyu. Nabi dapat direct daripada Allah. Nabi tak pernah tinggal ayat amanah Rasul. Kita buat tak? Tak. Dah? Bila ada kematian, bila ada kenduri kenara, bila ada tahlil, baru nak baca amanah Rasul. Dah? Bila tak ada benda-benda begini, surau, masjid, dia buang zikir amanah Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Ni tanda orang lupa sejarah. Orang tak tahu di mana Nabi dapat ayat amanah Rasul. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim selaku makmum. Dah? Agar tuan-tuan pun faham, imam pun menjalankan tugas dia. Kalaulah kita zikir, tambah sikit. Maksud tambah tu bukan daripada tak ada, kita baru nak adakan. Orang-orang dulu lepas semayang zikir la ilaha illallah. Betul tak lepas semayang? Orang-orang dahulu tak tinggal zikir amanah Rasul. Orang-orang dulu tak tinggal ya latifu ya kafi. Baik, hamba nak tanya tuan-tuan selaku makmum. Kalaulah kita tambah sikit zikir amanah Rasul, kita tambah sikit la ilaha illallah, agak-agak mengaji start pukul berapa? Syekh baju hitam, start kuliah pukul berapa? 8.30 ke? Ha? 8.30 ke? Tak. Hamba tuan-tuan mana-mana surau, hamba kuliah, hamba minta jadi imam, zikir tu kita buat, start juga mengaji pukul 8. Tak pernah start mengaji pukul 8.10. Tak pernah start mengaji pukul 8.30. Tambah zikir sikit, tetap juga mengaji pukul 8. Hamba juga tak setuju kalau zikir punya banyak, start kuliah 8.30. Kita pun tak bersetuju. Kerana apa? Ilmu tu penting. Tapi zikir juga satu perkara yang begitu penting. Jadi insya-Allah bermula bulan depan, hamba minta tuan-tuan kalau tuan-tuan izinkan hamba nak jadi imam. Sebab apa? Kita dok suruh orang buat, kalau kita tak buat ustaz menipu. Kita dok suruh orang buat, kalau ustaz tak mulakan ustaz bohong. Betul tak? Jadi hamba tak nak menyuruh tuan-tuan agar melakukan ibadat. Hamba minta bermula bulan hadapan, banyak lagi perubahan hamba nak buat, nak cerita pada malam ni. Semuanya berkait rapat dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi bermula bulan hadapan, insya-Allah hamba minta jadi imam. Bukan kata imam tuan-tuan tak bagus. Imam tuan-tuan dengan hamba ni macam langit dengan bumi. Dia baca lagi sedap. Hamba baca tak sedap. Cuma hamba nak didik agar kita menghidupkan zikir la ilaha illallah. Kerana apa? Zikir itulah satu zikir yang menkhaliskan hati, yang menjaga hati, yang menjaga iman, yang menzahirkan taqwa, yang akhir sekali membuka muraqabah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Habis. Yang kedua, setelah dibelahnya hati Nabi SAW, maka dibawa sejenis binatang yang bernama burak. Tuan-tuan maklum dah burak ni, dia warna putih, kecil sikit daripada kaldai, besar sikit daripada bakhal, ada kepak. Kalau dia naik bukit, kaki belakang dia panjang, kaki depan dia pendek.
kalau dia turun bukit, kaki depan dia panjang, kaki belakang dia pendek. Maka sebelum nak Isra', maka Jibril duduk di hadapan, Mikail duduk di belakang. Maka ulama tasawuf mensyarahkan, apakah hikmah Jibril dan Mikail membawa Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, sedangkan dari sudut maqam Nabi lebih besar daripada Jibril. Namun di situ memahamkan kepada kita, tak dapat tidak, barang siapa yang nak mencapai kesempurnaannya sembahyang, barang siapa yang nak mencapai maqam musyahadah, wajib kena ada guru, wajib kena ada mursyid. Guru ni bukan Facebook, guru ni bukan Google, guru ni bukan Twitter, guru ni bukan Instagram, guru ni bukan Facebook. Tapi guru ni manusia yang wajib kita berhadapan dengan dia. Sedangkan Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala nak ajar Nabi secara direct, boleh tak? Boleh. Tapi dibawa datang Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku tak reti nak baca, mu tengok lidah aku, kata Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak beri faham, mengaji ni wajib ada guru. Maka perkara yang kedua ni tuan-tuan dah buat dah. Maka alhamdulillah, hamba puji cara tuan-tuan. Cuba hamba minta kerana Allah, nak mengaji dengan berguru kena berubah sedikit. Hamba minta sikit je perubahan. Tuan-tuan dah usaha dah. Nak berubah tu apa? Mengaji jangan tinggal pen buku. Allahumma salli ala Muhammad. Mengaji jangan tinggal pen buku. Tuan-tuan buka lah kitab Ta'limul Muta'alim, bab adab-adab orang belajar. Antaranya 4 syarat orang belajar: kena ada murid, kena ada guru, kena ada kitab, kena ada soalan. Cukup 4 syarat ni baru sah nama orang tu mengaji. Dah. Kalau mengaji tak ada buku, kalau mengaji tak ada kitab, payah nak lekat, payah nak faham. Belajarlah sejarah tuan-tuan. Dah. Bila mana runtuhnya kerajaan Osmaniyah, maka ketika itu para ulama dia menyuruh guru-guru yang lain, bila mana kamu mengajar anak murid, suruh catit. Dah, suruh catit. Tu bermula sejarahnya kenapa diwajibkan mencatit. Kerana ketika itu ilmu makin hilang. Kitab-kitab dibakar. Dalam syair menceritakan tu laut jadi hitam. Oleh kerana dakwat-dakwat kitab yang dihanyutkan. Maka ilmu makin kurang. Maka bila mana diajar para guru, disuruh anak murid mendobit. Disuruh anak murid menulis. Dah. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf, menulis ini ingatannya lebih kuat daripada kita mendengar. Tuan-tuan pernah tengok tak Oasis rancangan 106 pertandingan mengeja? Dah, kita iklan sikit. Bila mana peserta tu naik, maka instruktur dia akan tanya, kamu eja Japanese encephalitis. Budak tu tanya, apakah maknanya? Dia kata begini. Apakah sifatnya? Dia kata begini. Benda ni past tense ke present tense ke? Dia kata begini. Setelah dia congak, tengok budak tu akan tulis di atas tangan, tulis, kemudian dia eja. Dia menulis tu menggunakan jari di atas tangan. Artinya waktu dia menghafal dahulu, dia menggunakan aroma tulisan. Tulisan. Bila dia tulis Japanese, Japanese, Japanese encephalitis. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan cuba try. Tuan-tuan balik ke rumah nanti, dalam kereta sampai traffic light, tengok kereta di hadapan apa nombor plate dia, BEW 4434. Tulis dekat tapak tangan 7 kali. BEW 4434. Besok pagi try recall balik, insya-Allah boleh jawab. Ni kaedah menulis. Sebab tu ulama suruh tulis. Hari ni mengaji, anak murid lagi alim dari tok guru. Tok guru bawa kitab, anak murid melenggang. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan orang sini, orang tempat lain. Habis. Jadi perkara yang kedua, ahwal yang kedua yang hamba nak ringkaskan, yang hamba petik daripada 30 perkara agar kita dapat manfaatkan dalam kehidupannya kita supaya mencapai kesempurnaannya sembahyang. Ahwal yang ketiga, setelah Nabi naik di atas burak. Sejarah ni tuan-tuan dah tahu. Setelah Nabi naik di atas burak, maka Jibril alaihissalam telah memberi beberapa syarat kepada Nabi. Di antara syarat yang paling besar, kata Jibril, ya Muhammad, sebentar nanti kita nak Isra'. Ingat apa yang kamu nampak,
apa yang kamu tengok, apa yang kamu pandang, apa yang kamu dengar. Kalau ada orang panggil kamu, kalau ada orang menyahut, kalau ada orang memetik dan sebagainya, kamu jangan bercakap. Betul tak? Itu syarat yang paling besar. Kamu jangan bercakap, kamu jangan menjawab. Kalau kamu tak faham, kamu tanya aku. Itulah syarat yang Jibril bagi. Kan bila mana Nabi Isra, Nabi nampak seorang perempuan tua. Ya Muhammad unzurni as'aluk, dia kata. Ya Muhammad unzurni as'aluk. Maknanya apa? Wahai Muhammad, mu tengoklah aku, mu teliklah aku yang comel lotel ni, aku nak bersembang dengan kamu. Perempuan tu dah bongkok 3 dah, dia panggil Nabi. Nabi ni baik, nak bercakap. Tapi bila mana Jibril bagi syarat, Nabi menyaut tak? Tak, Nabi tak menyaut. Bila melepasi perempuan tua tadi, baru Nabi tanya, ya Jibril, apakah sifat perempuan tua tadi? Maka kata Jibril, itulah usia dunia kami. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi secara ringkasnya, bila mana Nabi Isra, Nabi nampak tu, Nabi nampak ni, Nabi tengok tu, Nabi nak bertanya, Nabi tidak. Bahkan Nabi memperbanyakkan berdiam diri dan Nabi bertanya kepada gurunya. Maka kata ulama tasawuf, begitulah tuan-tuan. Bagi kita yang nak mencapai kepada maqam musyahadah, yang nak mencapai kepada kesempurnaannya sembahyang, maka bermula daripada sekarang kena memperbanyakkan berdiam diri. Banyak jaga lidah. Dan perkara ni pun bertepatan dengan ilmu tasawuf. Suruh jaga lidah, suruh jaga mulut dan sebagainya. Dan ingat, bila sebut lidah bukan semata ni. Dalam ilmu tasawuf, lidah tu ada 3. Pertama, lidah ni. Lidah ni. Yang kedua, lidah hati. Yang ketiga, lidah anggota. Ni lidah juga. Mana hamba kata lidah? Cuba kalau tuan-tuan bawa kereta, jumpa polis trafik, dia kata macam ni. Dia tunjuk ke kita. Kita faham tak? La ilaha illallah. Kita bawa kereta, tiba-tiba dia tunjuk ke kita, ke muka kita. Mana ke tepi. Kita faham tak? Faham. Ini juga dipanggil lidah. Bila sebut lidah, bukan jaga ni semata-mata. Jaga lidah yang ni, jaga lidah yang hati, jaga lidah anggota. Yang paling banyak tercela sekarang ni, lidah anggota. Duk buka Facebook, senang kita share itu, share ini. Allah, duk tekan. Nampak je benda pelik, tekan. Nampak je benda share, tekan. Dalam keadaan kita tidak memahami benda tu hak ke batil. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya kata ulama tasawuf, macam mana cara nak jaga lidah ni? Caranya tuan-tuan, bila sebut berdiam, bukan suruh diam. Tak. Tanah yang kosong, kalau tuan-tuan tak buat apa, macam-macam benda masuk. Betul tak? Tanah kosong, kita tak buat pagar, budak-budak main bola. Dah halau budak-budak main bola, lembu pula masuk. Dah halau lembu, kambing pula masuk. Selesai masalah tak? Tak. Itu makna bukan bererti suruh mendiamkan diri, diam. Tak. Kata ulama, tanah yang kosong tu nak buat macam mana? Tanamlah getah, tanamlah tebu. Bila tanam tebu, budak-budak main bola tak? Tak main dah. Bila tanam tebu, lembu masuk dah? Tak masuk dah pada adatnya. Begitu juga lidah. Buat kerja lain, buat benda lain. Berzikir ke, berselawat ke, baca Quran dan sebagainya. Bila disibukkan dengan kerja lain, tak sibuklah nak mencela manusia, nak tak bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi kata ulama sufi, antara poin yang ketiga, ahwal yang diperlakukan ke atas diri Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu berdiamnya di diri. Itulah syarat yang paling besar, ya Muhammad. Apa yang kamu tengok, apa yang kamu pandang, apa yang kamu rasa, jangan tegur, jangan bercakap. Kalau kamu tak faham, kamu tanya aku. Maknanya tuan-tuan, bila berdiam diri, kalau tak faham tanya mursyid, tak faham tanya guru. Akhir zaman ni bila sebut kaedah bertanya ni tuan-tuan, satu konsep yang banyak kesalahan kita yang berlaku. Sebagai contoh, tuan-tuan mengaji dengan guru A. Bila guru A ni kata benda ni haram, contoh, tuan-tuan dengar daripada guru A ni kata benda ni haram. Tanpa tuan-tuan bertanya balik macam mana jadi haram, tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan kan ada ustaz favorite, tuan-tuan kan ada ustaz peribadi. Ni ustaz, betul ke ustaz tu kata benda tu haram? Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak kaedah bertanya ni? Kita tak puas hati dengan ustaz A ni, kita tanya ustaz B, betul tak yang dia kata tu benda tu haram? Contohlah,
Imam Syafi'i mengisbatkan bila kata ambil wuduk memadai basuh 3 helai. Dah? Akhir sekali kita jumpa Imam Hanafi. Ni Imam Hanafi, betul ke Imam Syafi'i kata kena ambil wuduk basuh 3 helai rambut? Sedangkan Imam Hanafi berijtihadnya lain. Betul ke tidak? Berbalah tak? Ni yang berlaku pada akhir zaman. Dah? Bila tak faham kok sini, tanya kok sini. Bukan bila tak faham kok ni, tanya kok ni, tanya kok ni. Akhir sekali masalah kok lain, maka bergaduh kok lain. Inilah antara adab-adab tuan-tuan yang kadang-kadang makin kehilangan kepada kehidupannya kita dalam masalah bertanya ilmu dan sebagainya. Habis perkara yang ketiga. Baik. Ahwal yang keempat. Hamba akan cerita sebab banyak yang boleh, ambillah poin-poin ni tuan-tuan. Ahwal yang keempat. Dah? Bila mana Nabi Isra'. Bila mana Nabi Isra'. Antara sejarah yang tuan-tuan dah maklum, maka dipertontonkan kepada Nabi perkara-perkara azab. Dah? 4 minit lagi. Baik. Sebagaimana perkara yang tuan-tuan maklum, dah? Dipertontonkan kepada Nabi perkara-perkara azab. Orang yang makan ni, orang yang makan riba, maka kena begini-begini. Dah? Orang yang menipu, maka perkaranya begini. Betul ke tidak? Kesimpulannya, apakah hikmah diperlakukan ke atas diri Nabi pada ketika Isra'? Maka ulama' tasawuf menjawab, begitulah juga pada kehidupannya kita. Barang siapa yang nak mencapai kesempurnaannya sembahyang, yang sembahyang tu memberi kesan pada kehidupan, maka wajib, bukan sunat dah, mendatangkan kepada diri khabar gembira, khabar takut. Sebab Nabi kan dengar khabar gembira, khabar takut. Oh, kalau orang makan rasuah macam ni, dia makan daging mentah, dia telan, dia jeluak balik. Dia makan daging mentah, dia telan, dia jeluak balik. Maka, oh ya Jibril, macam ni rupanya orang makan rasuah. Dah? Bermakna Nabi dipertontonkan dengan benda-benda khabar takut. Kata ulama, begitu juga kehidupannya kita. Barang siapa nak capai maqam musyahadah, yang nak mencapai kesempurnaannya sembahyang, maka wajib praktikalnya mendengar khabar takut, mendengar khabar gembira. Maka di mana nak dengar khabar takut dan khabar gembira? Jawabnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Macam mana nak dengar dalam Al-Quran, Ustaz? Kami Quran pun tak faham. Jawabnya, baca Quran, baca tafsir. Baca Quran, baca huraian. Sebagai contoh, nak datang dah tuan-tuan beberapa bulan akan bulan Ramadan. Minta maaf dah. Tiap-tiap tahun Ramadan hamba merepek. Dan hamba tak akan jemu menceritakan kebenaran kerana hamba menilai manfaat tu lebih besar daripada pahala. Betul tak? Kejar pahala tak salah. Tapi mengambil manfaat lebih besar daripada kejar pahala. Tiap-tiap kali Ramadan kita buat halaqah. Buat bulatan. Orang tak pernah baca Quran dalam barisan, kena baca dalam bulatan. Betul tak? Bukan politik. Allahumma salli ala Muhammad. Buat halaqah. Kemudian masuk 28 Ramadan, pakat-pakat buat kenduri. Khatam Quran sekali. Khatam Quran 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa tahun dah buat khatam Al-Quran? Dah? Sedangkan daripada dulu sampai sekarang, 30 kali Ramadan, 30 tahun dah khatam Al-Quran. Sedangkan kemuliaan, mukjizat, kehebatan Al-Quran, kenapa tak pernah masuk pada kehidupannya kita? Sebab antaranya kita baca Quran tak faham makna. Kita baca Quran tak faham erti. Sebab tu kemuliaan, kehebatan, mukjizat, makrifat, hakikat Al-Quran tak pernah menyinggah masuk sebab baca tak faham. Payah ke Ramadan kali ni nak berubah? Tahun ni kita tak payah target. Kita buat halaqah, kita buat bulatan, haji baca satu muka, baca huraian, baca satu muka, baca tafsir, baca satu muka, baca maksud, baca satu muka, baca makna. Walaupun sampai 20 Ramadan, walaupun sampai 30 Ramadan, dapat 7 juz sahaja, 20 juz sahaja, lebih baik daripada dapat mengkhatamkan 20 kali Al-Quran. Wallahu alam. Kita bersambung selepas azan.
Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasul. La haula wala لا حول ولا قوة. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعلم لا تعلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ahwal yang keempat, di antaranya kata ulama sufi, ambillah manfaat daripada peristiwa yang diperlakukan ke atas diri Nabi, iaitu Isra' wal Mi'raj. Di antaranya Nabi diperdatangkan khabar gembira, Nabi diperdatangkan khabar takut. Nabi ditunjukkan perkara gembira, Nabi ditunjukkan perkara takut. Maka begitu juga kehidupannya kita. Barang siapa yang nak menghidupkan hati, menghidupkan sir, menghidupkan rahasia, menghidupkan diri kepada perkara-perkara batiniyah, yang diantaranya maqam musyahadah, kenal kepada Allah sehingga membawaki kepada sembahyang yang sempurna, tak dapat tidak kena mendengar khabar gembira, mendengar khabar takut. Jadi ayuh hamba menyeru diri hamba sendiri, dan hamba menyeru juga kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, tatkala Ramadan sampai kepada kita, ayuh kita berubah. Tak ada ulama suruh khatam Quran pada bulan Ramadan, betul tak? Tak ada syariat kata wajib khatam Quran pada bulan Ramadan. Tetapi yang disuruh memahami kepada makna itu satu perkara yang disarankan pada agama. Jadi kesimpulannya, macam mana cara nak dengar khabar gembira, nak dengar khabar takut, perbanyakkan baca Quran faham makna, perbanyakkan baca hadis faham makna. Habis perkara yang keempat. Ahwal yang kelima, yang sebagaimana tuan-tuan lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila mana Nabi Isra', Nabi sampai di tempat-tempat yang mulia, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, betul tak? Maka ulama menjawab, begitulah juga bagi kehidupannya kita. Barang siapa yang nak mencapai kesempurnaannya sembahyang, tak dapat tidak kena memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni tuan-tuan kena banyak. Barang siapa yang dah buat qabliyah, ba'diyah 2 rakaat tahniyah, kalau boleh upgrade kepada 4 rakaat. Kepada barang siapa yang malas buat qabliyah, ba'diyah,
Mulakan dengan 2 rakaat, tak payah buat 4 terus. Ibadat ni bermula dengan sedikit pun tak apa dah. Takut tinggal terus. Bagi mereka yang dah buat qabliyah, ba'diyah, tambah pula amal